Yang sahih di berita RTM, sahih dan berimbang. Berita perdana, Rabu 7 September 2022. Saya Indira Zarohadian. Dan saya Farhatul Asyati Osman. Berikut paparan utama malam ini. Malaysia saran wujudkan dunia multipolar yang aman damai. Tidak wajib pakai pelitup muka dalam bangunan, masih perlu dalam pengangkutan awam dan fasiliti kesihatan. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Persepsi ketidaksamarataan baik dari segi kuasa politik, ekonomi maupun tahap pembangunan antara negara dan rantau berlainan perlu diakui dan ditangani dengan berhemah. Ini terutamanya melalui kuasa-kuasa besar selaku pemain utama politik dan ekonomi di peringkat antarabangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, negara yang masih percaya pada hegemoni hanya akan mewujudkan perbalahan, ketegangan dan ketidakstabilan dalam aspek politik dan sosial. Oleh yang demikian, sebarang penyelesaian yang mahu dicari tidak sepatutnya hanya menguntungkan satu pihak semata-mata, tetapi seharusnya melibatkan semua pihak. Manakala dasar sekatan sehala ataupun unilateral sanction yang diperkenal kuasa-kuasa besar dunia telah mengakibatkan ketidakstabilan rantaian bekalan dalam meneruskan pengoperasian sektor pembuatan. Perdana Menteri berucap ketika menyertai sesi plenari Forum Ekonomi Timur EEF secara dalam talian. Setiap negara bangsa perlu berani mengorak langkah ke arah mewujudkan dunia multipolar yang aman damai, menghormati diplomasi antarabangsa dan mewujudkan hubungan sejahtera sejagat. Semua negara harus dapat menerima dan menyesuaikan diri dengan pengagihan kuasa baru dalam mencorak masa hadapan yang lebih makmur, mampan dan saksama. Dari perspektif Malaysia, tiada negara yang boleh hidup secara terasing. Oleh itu, Malaysia sentiasa mengamalkan sikap mesra dan terbuka untuk menjalinkan persahabatan dengan mana-mana negara. Malaysia juga berpegang teguh kepada prinsip kepaksian ASEAN serta prinsip-prinsip asas seperti saling bekerjasama, menghormati kedaulatan negara serta semangat membantu negara-negara anggota bagi mencapai keamanan dan kemakmuran serantau. EEF secara fizikal kini berlangsung di Vladivostok, Rusia. Forum berkenaan ditubuhkan pada 2015 untuk menyokong pembangunan ekonomi timur jauh Rusia dan mengembangkan kerjasama antarabangsa di rantau Asia Pasifik. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri merakamkan ucapan tahniah dan selamat berkhidmat kepada anak jati Muar Johor, Sam Lim, yang dilantik sebagai Ahli Parlimen Tangney di Dewan Perwakilan Australia. Pada masa yang sama, beliau bangga apabila Lim turut bertutur dalam bahasa Melayu dalam ucapan sulungnya pada sidang Dewan Perwakilan Australia hari ini. Lim, 61 tahun dari Australian Labor Party ALP, dilantik sebagai Ahli Parlimen selepas memenangi kerusi Tangney di Perth pada pilihan raya umum Australia baru-baru ini. Kepada semua saudara-saudara yang berada di Malaysia, Australia dan di seluruh pelosok dunia, terima kasih atas semua perhatian dan berkat yang telah anda sekian berikan kepada saya. Terima kasih atas semua dukungan dan bantuan anda semasa pilihan di Australia. Terima kasih semua.
Lim pernah berkhidmat sebagai anggota Polis Diraja Malaysia selama 2 tahun pada 1983 serta mengusahakan beberapa perniagaan di Malaysia dan Australia. Berkuat kuasa serta-merta protokol pemakaian pelitup muka di dalam bangunan atau kawasan tertutup berdasarkan pilihan sendiri. Walaupun tidak lagi diwajibkan, pemakaiannya masih diperlukan bergantung kepada kebenaran pemilik premis. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berkata, pemakaian pelitup muka amat digalakkan bagi tujuan mengelak penularan virus COVID-19. Pemakaian pelitup muka masih diwajibkan bagi situasi berikut. Kos, sekiranya bergejala ataupun COVID positif, mesti pakai pelitup muka. 2. Apabila menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam, seperti bas, kereta api, taksi, termasuk perkhidmatan e-hailing, termasuk kenderaan e-hailing, kapal terbang, serta bas, van pekerja dan van sekolah. Ini masih wajib dipakai pelitup muka. Dan setting seterusnya yang wajib pakai pelitup muka masih adalah semasa berada di fasiliti kesihatan. Bagi yang positif COVID-19 dan dikuarantin di rumah, masih diwajibkan memakai pelitup muka jika hadir ke CAC. Atas individu lah kita apa ni, dia nak pakai ke tak nak pakai ke, tapi bagus pakai. Kalau diorang rasa macam tak confident, diorang boleh pakai. Dan kalau rasa macam selamat lagi ke apa ke, tak payah pakai. Macam customer saya ada yang pakai, ada yang tak, terpulang. Saya okey je. Umumkan tak payah pakai face mask, kita ada lega lah sikit. Tapi kena jaga berjarakan jugalah. Ikut individu jugalah. Tengok kalau macam sekarang ni dah okey, dah normal macam dulu, macam happy jugalah kita kan. Jadi taklah susah sangat, kita buat kerja pun selesa. Saya rasa kalau terpulang pada individu lah. Kalau individu kata nak pakai, macam saya, kalau masuk di tempat yang tertutup, saya mesti nak pakai lah untuk safety diri. Baguslah sebab kita dah lama pakai face mask, so agak sukar lah untuk kita bernafas. Tapi bila diberi kelonggaran untuk tanggal tu, sangat bersyukur lah sebab kita boleh lakukan aktiviti tanpa rasa mengah. Sebab banyak aktiviti yang kita jalankan lagi pun dengan cuaca yang panas. So bila kita still pakai mask, kita akan rasa macam sesak nafas lah. Walaupun kita dah biasa 2 tahun pakai mask, tapi kita ni kalau boleh kita nak pakai lah kan. Jangan kita tak pakai dalam, katalah masuk pasar malam, pergi pasar-pasar raya, kita pakai. Kita jaga keselamatan diri kita sendiri. Kementerian Kesihatan sedang mempertimbang membeli vaksin berasaskan varian khusus COVID-19 terutama yang mampu melawan varian Omicron. Ya, namun kementerian belum membuat keputusan bentuk program imunisasi yang akan dilaksana sekiranya bercadang menawarkan vaksin itu. Kita belum lagi buat keputusan sama ada kita akan menawarkan vaksin tersebut untuk semua ataupun hanya untuk mereka yang berisiko tinggi saja. Sekarang ini kita boleh melihat kepada satu program vaksinasi yang lebih bersasar dan bukan kepada semua. Ya. Jadi dalam konteks ini memang kita sedang pertimbangkan untuk membeli vaksin bagi varian Omicron dan juga vaksin-vaksin yang baru. Cuma dari segi bentuk program imunisasi itu belum lagi kita buat keputusan sama ada mass vaccination campaign ataupun kita menawarkan kepada kumpulan tertentu sahaja. Dalam perkembangan lain, wanita hamil atau yang menyusukan bayi disyorkan mendapatkan dos penggalak kedua mRNA. Data sedia ada menunjukkan vaksin itu berkesan mengurangkan risiko untuk mendapat jangkitan COVID-19 yang teruk semasa kehamilan dan membantu melindungi bayi dikandung.
Stigma kurang berbahaya menjadikan rokok elektronik atau budaya vape seakan-akan semakin diterima ramai. Golongan wanita, remaja, malah pelajar sekolah rendah juga makin ramai yang turut terjebak. Adakah vape benar-benar kurang berbahaya berbanding rokok konvensional? Laporan Farhana Azwani Ismail. Penggunaan vape dalam kalangan remaja di bangku sekolah semakin meluas, malah dijadikan trend atau gaya hidup. Lebih membimbangkan, kajian mobiliti kebangsaan juga menunjukkan peratusan remaja berusia 15 tahun menghisap vape semakin meningkat. Dan yang terkini memang kita boleh lihatlah. Saya percaya kalau kita nampak sekarang ni last kajian yang di kalangan budak-budak sekolah 2017, itu yang kajian budak-budak sekolah yang kita buat dalam 200,000 lebih. Tapi saya percaya data terkini dia lebih daripada tu, especially budak perempuan. Jadi kita sekarang ni ada dua beban utama. Okay? Kita ada orang hisap rokok, kita ada orang hisap vape. Antara orang yang hisap vape ni kita tak tahu dia guna dua-dua atau tidak. Sama seperti rokok, mereka yang terdedah dengan asap vape juga berisiko menjadi perokok pasif. Tanggapan vape hanya sekadar wap air ternyata salah. Vape yang disedut bukan sahaja menyebabkan campuran reaksi kimia, malah mendatangkan pelbagai penyakit termasuk EVALI. EVALI ni sebenarnya satu penyakit yang dia sejenis penyakit respiratory disease. Dia bila dia datang, dia rasa macam susah nafas, batuk-batuk, and then dia rasa macam semput lah basically. So dia memang sukar untuk kita bezakan dengan penyakit-penyakit lain. Rang Undang-Undang RUU Kawalan Produk Tembakau dan Merokok 2022 dibentangkan Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin Julai lalu bertujuan mengelak golongan remaja termasuk mereka di bawah umur terjebak tabiat merokok. RUU Generasi Penamat GEG ini juga bagi mengharamkan penggunaan, pemilikan dan penjualan produk rokok termasuk vape bagi mereka yang dilahirkan selepas 2007. Saya setuju dengan saranan kerajaan yang lepas tahun 2007. Memang tak boleh beli rokok, tak boleh beli vape kan. Sebenarnya itu cadangan yang baguslah daripada kerajaan. Bila kerajaan buat kempen, dia akan membuka mata anak-anak ni lah, ibu bapa lah. Misalnya seperti nampak kerajaan pun tidak bersetuju dengan perkara ni. So secara tak langsung ada pendedahan lah kepada budak-budak. Saya sokong GEG. Saya sokong generational endgame. Peningkatan jumlah remaja yang menghisap rokok termasuk vape bukanlah sesuatu yang membanggakan. Bahkan perlu lebih bimbang dengan trend tidak sihat ini yang semakin menjadi normal dalam kehidupan anak-anak masa kini. Lebih memburukkan keadaan apabila ramai yang tidak menyedari kesan terhadap kesihatan mereka. Doktrin seperti ini bukan hal baharu, namun apabila hal ini tidak dibendung dan ditangani secara serius, maka generasi muda hari ini akan terus mewarisi tabiat buruk merokok daripada generasi terdahulu. Farhana Azwani Ismail, RTM. Kementerian Wilayah Persekutuan akan membuat satu pengumuman yang lebih terperinci, iaitu untuk membuka window pengaduan kepada mereka-mereka yang layak, terutama sekali daripada golongan termiskin ataupun hardcore poverty, tetapi tidak menerima sebarang bantuan atas apa juga sebab. Mereka boleh tampil untuk melaporkan diri ataupun ada pihak-pihak yang boleh membantu mereka untuk melaporkan keberadaan mereka supaya tindakan susulan dapat dilakukan bagi mereka-mereka yang terbukti layak tapi tercicir daripada sistem bantuan yang sedia ada. Bantuan khas keuangan bagi tahun 2023 dibayar kepada anggota perkhidmatan awam grade 56 ke bawah berjumlah RM700 dan RM350 bagi pesara kerajaan dan veteran tidak berpencen yang akan diberi pada Januari 2023.
bertemu kembali. Saudara, seperti biasa, setiap Rabu kita ikuti harga runcit petrol dan diesel mingguan berkat kuasa tengah malam ini hingga 14 September depan. Halal Development Corporation Berhad HDC dan Matrid memeterai MOU dengan HYT Cross Border Sendirian Berhad untuk memudahkan produk halal Malaysia dieksport ke China. Kerjasama itu membolehkan platform bersepadu halal atau HIP dan perusahaan mikro, kecil dan sederhana melaksanakan ekspor e-dagang merentas sempadan. COVID-19 melanda, dan kita mengharapkan melalui MOU yang ditandatangani pada hari ini, kita dapat lagi meningkatkan lagi ekspor halal Malaysia ke negara China, kerana negara China merupakan destinasi ekspor bagi produk-produk halal Malaysia yang utama. Pada tahun lepas sahaja ekspor halal Malaysia ke negara China hampir mencecah 6 bilion ringgit Malaysia, dan kita mengharapkan peningkatan daripada usaha-sama yang dilaksanakan pada hari ini. China telah mengatasi Singapura sebagai destinasi ekspor terbesar Malaysia pada 2021 dengan ekspor masing-masing bernilai 4.6 bilion ringgit dan 3.7 bilion ringgit, diikuti Jepun, Amerika Syarikat dan Indonesia. Malaysia Debt Ventures Berhad MDV berhasrat meluaskan perkhidmatan pembiayaannya untuk menyokong syarikat-syarikat pemula berasaskan teknologi kekal beroperasi di dalam negara. Pengerusi Lembaga Pengarah MDV Berhad, Khairul Azwan Harun berkata, ke arah itu, tahun ini pihaknya telah menyalurkan sejumlah 40 juta ringgit daripada 60 juta ringgit dana yang disasar kepada usahawan pemula. Kita kena ada strategi retention, nak mengekalkan mereka supaya terus berada di Malaysia, supaya mereka ni tak keluar pergi ke negara-negara lain, tapi pada masa sama memudahkan akses kepada kewangan buat mereka. Beliau berkata demikian dalam taklimat media sempena KL Venture Finance Forum 2022 yang merupakan forum modal teroka kewangan julung kali diadakan di Malaysia anjuran MDV. Forum berlangsung pada 12 September ini akan menghimpunkan penceramah tempatan serta antarabangsa dari sektor pengurusan dan kewangan serta syarikat pemula tempatan yang berjaya dan berstatus teknologi unicorn. Sama nak maklumkan juga, tahun ini pun genap 20 tahun. Organisasi komersial boleh didakwa jika pegawai atau kaki tangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu projek. Malah pengurusan syarikat turut boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama. Pesalah akan didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Denda tidak kurang 10 kali nilai suapan atau 1 juta ringgit mengikut mana yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Masih bersama berita perdana. Saudara, sandakan antara daerah dalam Zon Selamat Timur Sabah atau A-Zone dalam Radar Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah Eskom. Daerah ini terus berkembang makmur di bawah payung Eskom apabila aspek keselamatan dan kesejahteraan jelas memberi impak signifikan terhadap aktiviti harian warga sandakan. Ya, kita ikuti siri 2 Eskom disediakan wartawan Serena Olivia Chong. Kami dapat terus menikmati kehidupan aman dengan kewujudan Eskom bersama kehadiran pasukan keselamatan termasuk Polis Diraja Malaysia, PDRM, Angkatan Tentera Malaysia, ATM dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM. Sama ada penduduk kampung, peniaga atau pelancong, mereka tidak pernah meragui strategi keselamatan dilaksanakan Eskom. Bahkan, pada sisi lain, Eskom menjadi kebanggaan mereka kerana tidak pernah lelah menjalankan amanah diberi. Bagi pakcik dan juga ada kemungkinan seluruh rakyat Sabah memang berbangga sekali dengan adanya tertubuh Eskom ini. Disebabkan keadaan-keadaan negeri Sabah, terutama sekali di perairan persempadanan kita dengan negara-negara lain, dia di dalam keadaan baik negeri Sabah ini. Ada juga lah sedikit-sedikit nasir-nasir yang macam mau mencuba, tapi setakat ini tidak berkemampuan. Oleh kerana kita punya Eskom begitu hebat. Eskom ini ialah satu
yang terbaik lah untuk kawasan Sandakan ini sebab dalam perairan pun terjaga, maritim semua. Ada lagi kawasan bandar ni selalu dorang buat rondaan. Jadi keselamatan untuk penduduk di Sandakan ni terjaga. Jadi bila saya berjalan di kawasan bandar ni pun di Sandakan ni semua ada terkawal lah. Keselamatan sekarang terjaminlah, aman juga. Beginilah, macam beginilah suasana sekarang begini. Dari pagi sampai ke malam, esok-esok dan seterusnya lah. Aman jugalah di Sandakan ni. Tiada juga yang berlaku macam ancaman yang tak bagus ke datangkan dari luar. I feel very safe in Sabah. Yeah, I've not felt unsafe yet. I love spending time here and I feel like it's an amazing region to be for a tourist. I have not had any issues and if I see police I feel safe, and if I don't see police I feel safe too. So we have like 3 weeks here and I feel very safe here. So that's a good thing. Komander Eskom DCP Hamzah Ahmad ketika ditemu bual sebelum ini menegaskan kesiapsiagaan Eskom sentiasa selangkah ke hadapan dalam apa jua situasi, semuanya demi rakyat. Hubungan di antara Eskom dengan masyarakat setempat sangat-sangat baik. Sangat-sangat baik. Bak kata pepatah, Eskom itu bersama-sama dengan masyarakat dan masyarakat bersama-sama dengan Eskom. Jadi tindakan-tindakan awal kita ataupun kita telah menjalankan tindakan satu langkah ke hadapan untuk penjagaan. Jadi ini kita sampaikan mesej kepada pihak-pihak yang lain bahawa kita mengambil bukan pandang ringan dengan isu-isu keselamatan ini. Keselamatan negara tidak boleh dipandang enteng. Demi amanah digalas, pasukan keselamatan termasuk Eskom terus komited memastikan keamanan dan kedaulatan negara sentiasa pada tahap optimum. Laporan Serina Olivia Chong, RTM. Pelaksanaan hukuman diat atau ganti rugi dilihat bertepatan dengan cadangan pemansuhan hukuman mati mandatori. Bagaimanapun jelas pensyarah Undang-Undang Universiti Islam Antarabangsa, Profesor Madya Dr. Zulfaqar Ramli, pelaksanaan hukuman alternatif itu perlu mengambil kira pindaan melibatkan kanun tata cara jenayah dan kesesaan. Sekiranya kita nak laksanakan, saya rasa viable. Satu, di peringkat akhir tanpa mengganggu proses yang ada, sedia ada royal pardon. Dia boleh berperanan semasa peringkat pengampunan diraja. Tapi sekiranya kita nak masukkan di peringkat yang lebih awal, maka ada 2 pindaan yang perlu dibuat berkenaan dengan mengenai dalam kanun acara jenayah dan juga dalam kanun kesesaan. Diat merupakan kadar tertentu dibayar oleh pihak yang menyebabkan kematian atau kecederaan sama ada secara sengaja atau tidak sengaja kepada pihak waris yang menjadi mangsa pembunuhan dan kecederaan berkenaan. Konsep diat dicadangkan yang di-Pertuan Agong sejak 6 tahun lalu dan berharap ia dapat dilaksanakan di negara ini. Sebuah kapal tongkang dirampas disyaki menyeludup 70,000 liter diesel bersubsidi secara tidak sah di pantai Aceh, Klang. Nilai keseluruhan rampasan mencecah hampir RM800,000 menerusi serbuan dilakukan PDRM. Menurut pengarah KPDN HEP Selangor, Muhammad Zuhairi Mat Radi, 3 suspek direman termasuk seorang warga Bangladesh, manakala 2 lagi dilepaskan dengan jaminan polis. Modus operandi sindiket terbabit menyimpan diesel di dalam kapal tongkang sebelum menjalankan urus niaga bahan api itu kepada kapal lain. Serbuan sama turut merampas sebuah lori tangki, kereta dan peralatan menyeludup. Saudara, seterusnya kita ke edisi sukan bersama Akhtar Haji Hamzah. Silakan. Ganjaran buat juara dunia bakar semangat pemain muda. Chelsea becat pengurusnya susulan aksi hambar The Blues. Terima kasih Andy dan juga Farhatun.
Jaguh Beregu Utama Negara Aaron Chia So Wu Yi menerima insentif berjumlah RM500,000 atas kejayaan mereka bergelar juara dunia. Menurut Presiden Persatuan Badminton Malaysia BAM, Tan Sri Muhammad Norzal Zakaria, kejayaan di langkah pasangan tersebut wajar menjadi inspirasi kepada semua pemain badminton negara. Bila kita pertama sekali kita tengok insentif yang datang ini, ia akan memberi peluang dan it's a living proof. Kalau you achieve world champion, you achieve you punya dream, bukan saja BAM tapi seluruh rakyat Malaysia daripada private sector, daripada kerajaan akan memberi you pulangan yang setimpal dengan kejayaan tersebut. Aaron dan Wei Yu menerima RM150,000 setiap seorang daripada BAM, selain masing-masing turut menerima RM50,000 daripada Yonex dan nilai sama daripada 100+. Keseluruhan masing-masing menerima RM250,000 setiap seorang. Menjelang final Piala FA Sabtu ini, Terengganu FC TFC mula memberikan isyarat positif kepada penyokong mereka apabila penjaga gol Rahadiazli Rahalim mendapat lampu hijau untuk kembali menjalani latihan menjelang aksi final ini. Sebelum ini, Rahadiazli atau lebih dikenali dengan panggilan Abe dilaporkan mengalami kecederaan selepas aksi Liga Super menentang Melaka United pada Sabtu lalu. Bagi Abe, peluang tersebut perlu dimanfaatkan sebaiknya bagi mendapatkan tempat dalam kesebelasan utama TFC bagi aksi final Piala FA menentang JDT. Ya betul, yang tahun lepas saya berhak panjang. Tahun ni rezeki Terengganu masuk final. Memang semua orang nak main. Ni saya anggap sebagai cabaran untuk saya untuk main final dan juga satu dugaan. Aksi Sabtu ini penting buat kerjanya sebagai pemain bola sepak kerana ingin menamatkan kemarau 11 tahun TFC tanpa trofi Piala FA. Saudara, sebentar tadi telah pun masuk waktu solat Fardhu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardhu Isyak. Baik, kita teruskan dengan perkembangan Piala FA, final Piala FA. Ketua Jurulatih Terengganu FC, Nafuzi Zin, mengakui sukar untuk menentukan kesebelasan utama pemain yang akan diturunkan pada perlawanan di Stadium Bukit Jalil. Ia memandangkan semua pemain berada di tahap prestasi terbaik dan bersedia untuk diturunkan pada perlawanan menentang Johor Darul Ta'zim JDT. Menurut Nafuzi, hubungan rapat dengan anak buahnya juga menjadikan beliau serba salah untuk membuat pilihan yang tidak akan mengecewakan mana-mana pemain. Jelasnya, sebagai bekas pemain, beliau memahami kegairahan dan keinginan pemain untuk beraksi di pentas akhir. Apatah lagi, peluang tersebut hadir hanya selepas tempoh 11 tahun. Begitupun, beliau tidak akan melakukan banyak rombakan pada skuad utama yang sering diturunkan pada perlawanan sebelum ini. Bagi penyokong Terengganu, mereka ada cara tersendiri menzahirkan sokongan terhadap TFC untuk aksi final Piala FA ini. Paling mencuri tumpuan, penyokong dari Kampung Wakaf 2 yang bergotong royong menyediakan sepanduk untuk ke Stadium Bukit Jalil. Menjelang final Piala FA 2022 antara Terengganu dengan JDT. Tadi ini semangat ditunjukkan oleh kampung penduduk Wakaf 2 dengan bergotong royong menyediakan banner tentang lapisan usia pemberian pertolongan kanak-kanak sini. Dengan penuh rasa rendah diri dan penuh semangat, harap pemain dapat mencurahkan dan melahirkan apa yang peminat mahu dan bermain penuh semangat untuk mencapai kejayaan dan misi kejayaan kita semua. Dan kejayaan Terengganu adalah kejayaan kita semua. Dan harap kita tidak mengecewakan. InsyaAllah. Saya agak Terengganu main cara, ubahkan cara main. Permainan tu, biar berubahlah sikit. Cara main. Dengan main hodok-hodok tu, berubahkan segala-galanya. Cari peluang, kita akan menang.
Kita teruskan dengan perkembangan bola sepak Piala Tun Sharifah Roziah 2022. Selangor dan Sabah mengekalkan rentak kemenangan selepas menewaskan lawan masing-masing dalam aksi kedua kumpulan. Selangor menang tipis 2-1 menentang Negeri Sembilan dalam kumpulan B, manakala Sabah membelasah Pulau Pinang 4-0 bagi aksi kumpulan A. Pertempuran di JSA Arena B, Setia Alam membabitkan Selangor dan Negeri Sembilan menyaksikan kesemua tiga jaringan terhasil pada babak pertama. Selangor terlebih dahulu di depan seawal minit ke-7 menerusi jaringan Mekha Rania. Hendrita Justin berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-18 sebelum Hanis Farhana kembali meletakkan Selangor di depan 6 minit kemudian. Tiada tambahan jaringan terhasil pada babak kedua menyaksikan Selangor menang tipis 2-1 ke atas Negeri Sembilan. Sementara itu, aksi di JSA Arena A menyaksikan Sabah berpesta gol menumbangkan Pulau Pinang. Sabah bagaimanapun terpaksa menunggu hingga babak kedua untuk mencipta jaringan. 2 gol disumbang Aini Tulis, manakala Azliyeniah Kunuli dan Uzliza Osman masing-masing menyumbat 1 gol. Chelsea pada hari ini memecat pengurusnya Thomas Tuchel. Ia susulan aksi tidak menentu dipamerkan jurulatih warga Jerman itu bersama The Blues pada musim ini. Terbaru, Tuchel gagal membantu Chelsea meraih kemenangan dalam aksi pertama kumpulan E Liga Juara-Juara Eropah menentang Dinamo Zagreb awal pagi tadi. Dalam perlawanan tersebut, Chelsea tewas 0-1 dalam saingan yang berlangsung di Stadium Maksimir. Prestasi yang kurang memuaskan Tuchel bersama Chelsea pada musim ini menimbulkan kritikan, terutama selepas kelab itu menjadi pasukan berbelanja paling besar di Eropah ketika jendela perpindahan pemain. Sepanjang bersama Chelsea, Tuchel telah membantu kelab itu memenangi trofi Liga Juara-Juara Eropah pada musim pertamanya. Pada musim lalu, Chelsea menamatkan saingan Liga Perdana Inggeris di kedudukan ketiga, namun kelab London itu menduduki tempat ke-6 selepas 6 perlawanan musim ini dengan 3 kali menang, 2 kali tewas dan seri sekali. Masih lagi perkembangan Liga Juara-Juara Eropah, penyerang Manchester City Erling Haaland mencipta sensasi apabila meledak 2 gol ketika membantu pasukannya meraih kemenangan bergaya 4-0 menentang Sevilla awal pagi tadi. Kemenangan ini membolehkan City mengungguli kumpulan G dengan kelebihan jaringan. Dalam perlawanan tersebut, Haaland menjaringkan gol yang ke-12 musim ini dalam hanya 7 penampilan ketika bersama City. 2 gol Haaland hadir pada minit ke-20 dan ke-67. Baki 2 lagi gol City diperoleh menerusi Phil Foden pada minit ke-58 dan Ruben Dias pada masa tambahan. Dalam 7 penampilan musim ini bersama City, dia hanya gagal menjaringkan gol ketika bertemu Bournemouth. Baik, paparan itu mengakhiri edisi Sukan 7 September 2022. Saudara, saksikan kegemilangan Sukan Malaysia Sukma ke-20 bermula dari 16 September ini hanya di RTM sebagai rakan penyiar rasmi #DemiMalaysia. Dengan itu, saya Muhammad Akhtar Haji Hamzah. Salam keluarga Malaysia dan salam sukan untuk semua. Dengan ini, Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi. Perlawanan akhir Piala FA 2022. Pertembungan epik. 2 pasukan gergasi bola sepak Malaysia kini bersedia menggegar aksi perlawanan bagi mengakhiri kemarau kejuaraan. Syamsul Minto di bahagian belakang. Safik. Dan itu dia. Siaran langsung Sabtu 10 September. Terengganu FC bertemu Johor Darul Ta'zim 8 malam di saluran OK dan saluran sukan RTM. Juga boleh disaksikan secara penstreaman langsung di RTM Klik.
Sebuah hospital kecoh gara-gara gajah. Ya, kita saksikannya dalam paparan hashtag. Di Jalpaiguri, India, 2 ekor gajah secara tiba-tiba muncul dalam kawasan hospital. Haiwan tersebut selamba berjalan di koridor dan bahagian dalam premis berkenaan. Gajah terbabit juga dikatakan merosakkan dinding dan perabot hospital. Video terbabit dimuat naik Tamal Sahah di Twitter miliknya. Memasang hiasan, pelbagai pelekat dan kain rentang. Itu dibuat seorang wanita di London selepas dia disahkan bercerai. Perbuatan berkenaan mengejutkan jiran-jirannya kerana dia dilihat sangat gembira. Orang ramai yang melalui rumah berkenaan sempat mengambil foto dan berkongsi di laman sosial. Di Jepun, sekumpulan penyelidik berkongsi kejayaan mencipta lipas cyborg kawalan jauh untuk membantu memeriksa kawasan berbahaya. Pasukan diketuai oleh Kenjiro Fukuda memilih lipas daripada spesies Madagascar bagi tujuan eksperimen. Lipas cyborg tersebut dikuasakan sel solar dan boleh menjalankan misi mencari dan menyelamat tanpa perlu dicas semula. Saudara, berita perdana edisi Rabu 7 September 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Ya, semarakan sambutan bulan kebangsaan dan marilah kita sama-sama kibarkan jalur gemilang dengan Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia dan kita jumpa lagi.